Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya lama saya tidak bersama-sama anda berbual tentang tajuk yang saya hendak katakan. Walau bagaimanapun, tentulah saya ingin membawa anda semua mendengar vlog saya yang bertajuk Ceritaku, Ceritamu Juga. Cerita pada hari ini adalah berkenaan dengan kehidupan orang-orang pada zaman 1940-an, 50-an gitu. Terutama sekali kehidupan anak-anak yang sedang membesar dalam masa darurat. Walaupun darurat negeri, tapi kita masih teruskan hidup harian dengan segala kegunaan, dengan segala kemudahan yang boleh didapati. Sekarang ada masa tu saya tak ada cerita bahawa kanak-kanak banyak yang meninggal masa kecil-kecil lagi. Dalam umur 2 tahun, dalam umur 3 tahun, 4 tahun gitu kan. Iaitu masa mereka sudah pandai berjalan. Ini adalah kerana akibat kecacingan. Mengapa? Bagaimana? Mengapa dan bagaimana mereka kecacingan? Ceritanya begini. Pada zaman itu, negeri kita tidak macam sekarang mempunyai tandas duduk yang canggih di dalam rumah, ataupun kalau tak ada itu tandas yang mencangkung, yang bersih dalam rumah. Zaman dulu kebanyakan tandas di luar. Walaupun dalam kawasan kompaun rumah, tandas ini masih mempunyai sifat 3 mata tangga naik. Kenapa? Sebab zaman itu adalah zaman di mana bila kita berhajat, mesti ke tandas yang tinggi supaya di bawahnya ada tong yang menyambut najis yang dikeluarkan. Dan najis ini dibuang ataupun dibersihkan oleh pekerja-pekerja khas yang ditentukan oleh kerajaan untuk memungutnya setiap subuh. Tak boleh dah terang hari, tak boleh. Setiap subuh sekali dalam 2 hari. Jadi ingat, masa tu masa no pergi tandas. Kalau tidak terperanjat lah, kan? Jadi kalau begitu, kenapa pula budak-budak? Sebab budak-budak yang umurnya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun nak kata, yang tak dapat naik tandas ni, kan, dibenarkan buang air besar di bawah pokok pisang, pokok rambutan, pokok manggis, tepi semak, dan juga di parit-parit rumah, kalau rumah itu ada mempunyai parit yang ada saliran airnya membawa najis ni ke longkang besar di tepi jalan. Jadi sekarang ni tahulah bahawa kanak-kanak membuang najis, membuang hajat mereka di luar rumah, terbuka kepada udara. Udara tak mengapa, tetapi terbuka kepada hujan. Bila hujan, najis ni akan jadi cair, dibawa oleh hujan merata tempat. Sekarang ni tersebarlah telur-telur, cacing, menjadi mudarat kepada kesihatan. Jadi sekarang ni, bagaimana pula kanak-kanak boleh dapat cacing ni?
Zaman itu zaman susah. Kebanyakan kanak-kanak di kampung-kampung suka bermain di luar dengan tidak pakai selipar. Mungkin sebab kesusahan ataupun mungkin tidak diutamakan untuk pakai selipar ataupun kasut bila bermain di luar. Saya pun sendiri dengan adik-beradik saya dan saudara mara saya yang duduk di rumah atas daripada rumah saya tu dan kawan di sekeliling kampung tu bermain kaki ayam. Itu dia perkataan dia, kaki ayam yang tidak berselipar tu kaki ayam. Jadi bila memijak pada tanah-tanah ni dengan tidak berkasut yang sudah tanah yang sudah dicemar oleh cacing-cacing ni, telur-telur cacing, masuklah telur-telur ni ke dalam kaki-kaki anak-anak ni yang lembut ni, yang kalau bermain dengan tidak berselipar akan calar bala, akan luka, gala yang tak digini memasuki saraf darah ni anak-anak terus ke perut dan membiak. Di situlah kalau benda ni berlaku terlalu banyak, kanak-kanak akan mengidap penyakit kecacingan. Kalau pada masa itu pergi ke hospital, akan terjumpa kebanyakan kanak-kanak yang berperut boncit, merening kadang-kadang. Inilah yang menyebabkan budak-budak menjadi lesu, menjadi berpenyakit, tidak bermaya, dan nyawa-nyawa yang muda kecil-kecil ni akan meninggal. Sedih kan? Tak salah itu, bagi saya cerita tentang saya. Satu hari, oleh sebab rumah tok saya tu ada parit, saya dan adik saya Ali sedang melakukan pembuangan air besar lah. Jadi pada masa itu saya terasalah dekat punggung saya ada benda yang mencuit-cuit. Cuit kiri, cuit kanan, cuit kiri, cuit kanan. Apa ni? Masya Allah, ala kata peranjatnya saya. Rupanya saya telah mengidapi kecacingan dan cacing ada keluar masa saya buang air besar tu dan tengah bergoyang-goyang ini. Apa lagi? Saya pun menjerit sekuat hati. Mak! Sambil menangis. Mak saya pun datang serta-merta. Patahkan satu ranting. Patah ranting tu. Serta sepit cacing yang keluar tu tarik. Aduh ya Rabbi, terasa dia keluar. Dan menangislah saya. Ya Rabbi, nangis ketakutan. Mak saya pun pujuk, sudah dah tak ada lagi. Agaknya itu masa tu saya berumur 3 tahun lah. Sebab masih lagi buang air di parit. Itulah yang berlaku. Sedih kan? Yang mengidap cacing kerawit yang halus-halus, kali keluar banyak. Yang kalau tidur malam mungkin keluar, berasa gatal di bahagian dubur. Itu semuanya adalah penyakit kecacingan. Tetapi kerajaan pada masa itu sudah tahu untuk melakukan sesuatu, mengajar penduduk-penduduk negeri kita ni untuk mengatasi gejala cacing ini dengan mengadakan kereta-kereta yang melaungkan di pembesar suara, mengatakan malam ini ada wayang gambar percuma di padang sekolah, di mana-mana, sila datang, lihatlah wayang gambar percuma. Kita pun bila dengar wayang gambar percuma, serta-mertalah makan awal-awal dan pergi ke tempat ni. Beramai-ramai, berduyun-duyun pergi. Buka tikar depan
kain putih yang ditayang ni. Rupanya cerita yang free itu ialah cerita bagaimana cacing ini boleh dapat menjangkiti kanak-kanak. Bukan saja ditunjukkan gambar itu, ditunjukkan juga cara-cara menjaga kesihatan badan, memakan barang-barang yang baik-baik, yang memberi kesihatan, menjaga kesihatan ibu-ibu yang mengandung, semua diberi. Kita ni sukalah tengok. Rupanya itu adalah salah satu cara pengajaran yang terbaik untuk kita yang belum tahu apa-apa. Setakat itu saja buat kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.